Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita sambung dalam kita punya pembelajaran dalam topik linear programming pada topik topik 4 kan. Example yang ke-10, betul. So mari kita go through bersama-sama. So kalau ada apa-apa permasalahan boleh ajukan dengan mengangkat tangan dan boleh paskan ke Syahimah boleh beritahu saya. Boleh Okay, so example 10. So kita baca dia punya soalan terlebih dahulu. So a farmer has a choice of two types of cattle feed. Two types of cattle feed, type A and type B. A kilogram of type A costs 11 ringgit and provide 20 units of protein. Okay, so yang jenis A harganya, costnya RM11, provide 20 units of protein, 30 units of carbohydrates, betul? Okay, and then a kilogram of type B, ni type B pula, cost dia RM15, provide 20 units of protein and 45 units of carbohydrates. To keep the herd healthy, they must receive at least, so keyword kat sini adalah at least 200 units of protein and at least 360 units of carbohydrate. Okay, what is the cheapest way of feeding the herd? So sekarang ni dia nak cheapest way, bermaksud yang objective function kita adalah minimum ataupun minimize the cost. Okay, minimize the cost. Okay, so sebelum tu kita kena make sure kita tahu apa variable X kita dan apa variable Y. So dalam case ni agak-agak apa X? Apa? Number of cattle feed type A, betul? Number of cattle feed type A. Okay. Y pula adalah number of cattle feed type B. Okay, so kita dah jelas X, Y kita apa. So saya akan buat kita punya table, betul? So table. So kita ada table, yang pertama adalah type A. So type A, which is labelnya adalah X, manakala satu lagi adalah type B, betul? Type B adalah Y. Okay, so dia ada limitation dia, kan? Ataupun dia punya minimum untuk herd to healthy. So ataupun saya tulis limitation limitation dia. Okay, so ada berapa maklumat yang diceritakan dalam cerita kita ni selain daripada jenis type A, type B, apa lagi dia cakap ni? Yang pertama cost, lepas tu lagi karbo. So yang pertama adalah protein, yang kedua adalah karbohidrat, betul? Kamu faham kan tulisan tu walaupun buruk? So yang ketiga adalah cost. Okay, so sekarang ni kita akan isikan maklumat yang kita dapat dekat atas tadi tu ke dalam table ni, betul? Okay, so sekarang ni kita lihat pada protein yang diperlukan untuk type A berapa? Di provide 20 unit, betul? So 20 unit protein untuk type A, betul? 20 unit. Okay, berapa unit protein type B? 20 juga, betul? 20 juga. Dan dia kata dia punya limitation receive at least 200. At least tadi apa simbol dia? More than or equal to. So lebih besar sama dengan 200 untuk protein, betul? Okay, untuk karbo pula daripada type A berapa? 30. Dan dia punya karbo, okay, 30. And then untuk type B 45, betul? Dan limitation dia greater than equal to 360. Okay. Lagi dia beritahu apa lagi tadi?
cos. So dia beritahu cos kita berapa? A 11 dan B 15. 11, 15. Okay. So kita dah boleh keluarkan dah kita punya constraint. Boleh tak kita list out all constraint yang ada? Okay. So saya akan senaraikan dia. So constraint yang pertama apa dia? 20x plus 20y greater than equal to 200. Okay, itu yang pertama. So kita tuliskan 20x plus 20y greater than equal to 200. Okay. Limitation yang kedua, apa dia? Sorry, constraint yang kedua. Okay, 30x plus 45y more than or equal to 360. Okay. Lagi? Yang wajib ada? X greater equal to 0, y greater equal to 0. Itu wajib ada kan? Okay, objective function ada tak? Kita nak minimize the cost kan, sebab dia kata dia nak cari the cheapest way of feeding the herd kan. Sebab maksud kita nak minimize the cost. Sebab maksud objective function kita adalah function apa? Function cost. So objective function kita ambil daripada mana? 11x plus 15y. So kita sorry. So kita punya objective function adalah function cost cxy sama dengan 11x plus 15y. Nampak kan? Cost tu subset. Cost tu adalah dia punya objective function lah. Maksudnya kita nak minimize the cost. Macam ni dia dah bagi subjek. Itu subject. So maksud minimize cost function lah. Itulah. Faham Okay, so sekarang ni kita dah keluarkan maklumat dan kita dah keluarkan constraint dan juga objective function. So kita nak selesaikan kita punya masalah ni, kita kena buat apa? Gambar raja lah. Kita buat graf. So untuk buat graf kita lihat kita punya ni, besar juga nombor dia ni. Kita boleh kecilkan tak kita punya ni? Sebab bila kita nak buat graf, kita akan menggunakan skala yang sebenar. So akan guna paper graph. So, cuma sebelum kita nak masukkan ke dalam graf, kita simplify dahulu. Sebab nombor dia terlalu besar, 200 kan. So takkan awak nak buat skala yang sangat kecil, susah awak nak baca. Kiranya saya pun kena gunakan sederhana. Yes. Okay, so kalau saya kecilkan, dia akan jadi apa? X plus Y greater than equal to 10. Betul? 10, betul? Okay. Lagi yang mana yang saya boleh kecilkan? 30 bahagi 15 dapat apa? 2, betul? So 2x plus 3y greater than equal to 360 bagi 15 apa? 24. So 24. Nampak? So kita dah kecilkan dia. So skala kita punya graf tadi tak adalah besar sangat. So untuk memudahkan kita nak buat plotting graph nanti. Okay. So before kita plotting the graph, so kita ada dua inequalities yang mana kita perlu tukar dia jadi bentuk equation of line. Okay. So let's say yang ni saya labelkan line yang pertama dengan warna oranye, dan yang ini saya labelkan warna apa nak? Hijau. Hijau ni warna hijau. Okay. So kita ambil yang pertama warna oranye. So warna oranye langkah pertama jadikan y as a subject. Okay, so jadikan y as a subject. So y greater than equal to 10 minus x. Betul? So equation of line dia adalah y sama dengan 10 tolak x. Okay. Ni daripada sini saya ubah dia. Jadikan y sebagai subject. Okay. Okay. So dah dapat equation of line. Saya boleh masukkan koordinat untuk dapatkan dua titik. Betul? Supaya saya boleh cantumkan dua titik tersebut menjadi satu straight line. Okay. So kita masukkan koordinat x dan juga koordinat y, iaitu when x equal to 0 and when y equal to 0. So when x equal to 0, y equal to 10. So when y equal to 0, x equal to 10. Okay, so kita dapat dua koordinat, iaitu yang pertama 0, 10.
Dan yang kedua adalah tan 0. Okey, kita tak nak plotting lagi. Kita selesaikan semua dahulu, baru kita plotting. So, sekarang ni pergi kepada inequalities yang kedua. Okey, dengan warna hijau. So, warna hijau ni, so bila saya nak jadikan Y sebagai subjek, dia akan jadi apa? Y lebih besar. 3Y lebih besar sama dengan 24 tolak 2X. Okey, awak nak bagikan 3 boleh, nak biarkan 3Y pun tak apa. So, bermaksud kita akan dapat equation 3Y equal to 24 minus 2X. Betul? So, itulah equation of line dia. So, untuk dapatkan koordinat dia, saya terus masukkan dia punya ni lah. When X equal to 0 dan juga when Y equal to 0. Okay, so bila X sama dengan 0, Y sama dengan apa? 8. Very good. Bila Y sama dengan 0, X sama dengan apa? Okay, 24 bahagi 2 dapat 2, 12. Ada siapa-siapa yang tak tahu tak macam mana dapatkan ni? Kita gunakan equation yang kat atas ni. Okay, so dua koordinat yang kita dapat itu 0, 8 dan juga 12, 0. So, in order untuk kita plotting graph, kita kena tahu skala yang betul. Okay, sekarang ni kita lihat, apakah nilai yang tertinggi untuk koordinat X? Ada tak? X yang paling tinggi 12. So, lagi? Y? Y paling tinggi 10. So, bermaksud kita tahu yang paling tinggi 12 adalah X, Y adalah 10. Okay, so sekarang ni kita dah tahu gambar rajah kita hanya pada first quadrant. So, kita buat paksi X dan juga paksi Y terlebih dahulu. So, kita gariskan. Jangan jauh sangat. So, sepatutnya awak lagi cantik lah lukis kan, atas kertas yang lebih mudah lah. Okay, so saya ada paksi Y dan juga paksi X. Saya ingat juga tu. Sekejap Okay, seperti mana yang awak lihat, saya dah sediakan paksi X dan juga paksi Y saya. Okay, so saya dah tahu nilai tertinggi pada paksi X adalah 12. So, saya akan ambil setiap 2 senggat adalah 2. 2 senggat kecil tu 2. So, kata awak lah, awak asalkan mengikut skala yang betul. Okay, macam saya akan guna ini, 0, lagi, macam kecil sangat tak? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, boleh lah. Okay, 2, betul. 4, 6, 8, 10, 12. Kecil sangat ke tak? Kecil sangat tak? Kalau kecil sangat, kita ubah kepada skala 5. Sebab dia memang dah kecil kan? Tak kisah. Tak salah pun. Cuma kita nanti kecil sangat, dia tak nampak sangat dia punya kawasan tu. So, kita kalau boleh nak nampak sikit kawasan kita kan? Apa dia? Saya buat sangat besar. So, sekarang ni saya akan buat 5 lah. Sikit 5 Boleh tak? Ataupun tak apa, it's okay. So, saya buat jadi ni 5 and then 10, 15, betul? Boleh lah macam ni. Lepas tu yang kat atas pun saya ambil benda sama, 5 and then 10, 15. Okay, tak apa, kita boleh adjust semua ni. Okay, so sekarang ni kita lihat pada koordinat apa yang kita ada pada warna apa. Sekarang ni kita ke warna. Kita ada dua warna, warna oranye dan juga warna hijau. So, pada warna oranye, ada dua koordinat yang boleh kita plotkan, iaitu yang pertama, 0, 10. 0, 10 bermaksud berada di atas paksi Y. And then, koordinat yang kedua adalah 10, 0. So, dia berada di atas paksi X. So, saya akan cantumkan kedua-dua titik ini untuk menjadi satu garis yang lurus. So, dia adalah warna oranye. Okay. So, jangan lupa labelkan. So, Y sama dengan 10 tolak X.
Okey, seterusnya untuk line yang kedua berwarna hijau. Koordinat yang pertama adalah 0, 8. So 8 dekat sini. So dia berada di atas paksi Y. Dan koordinat yang kedua adalah 12, 0. So kat sini. Okey. So saya akan cantumkan kedua-dua titik yang berwarna hijau ni untuk menjadi satu straight line. Okey. So dah selesai betul? Okey. Dah selesai dan kita tahu ada satu syarat lagi iaitu x greater equal to 0, y greater equal to 0. Bermaksud kalau dia mesti melebihi paksi y dan di atas paksi x. Okey. So sekarang ni kita ada dua line. Okey. Bila ada dua line, okey, kita akan lihat pada simbol terakhir pada garisan berwarna oranye. Simbol terakhir simbol apa? More than or equal to, greater or equal to, betul. Bermaksud pada garisan oranye tu yang dia berada pada upper half. So upper half ada atas ke bawah? So bermaksud dekat sini dia atas, kat sini pun dia atas, dekat bahagian ni dia atas, dekat bahagian ni pun dia atas pada garisan oranye. Okey. Kalau tak nampak saya besarkan. Okey. Pada garisan berwarna hijau, apakah simbol terakhir apabila y sebagai subjek? Lebih besar juga kan? Lebih besar juga. So pada kawasan ni dia ke atas, dekat sini dia atas, dekat sini dia atas, kat sini dia atas. Okey. So manakah kawasan yang terbentuk? Kalau awak nampak. Yang mana? Hijau dengan oranye. Okey, sekarang ni kita ada dua line. So kawasan manakah yang mempunyai dua anak panah? Okey, kawasan ni ada satu anak panah kan? Kawasan ni satu anak panah. Ni kawasan ni satu anak panah betul? Oh, tak nampak ke? Okey. Okey, ni satu anak panah betul? Kawasan ni satu anak panah. Yang ni satu anak panah. Kawasan kecil ni satu anak panah. Kawasan yang kat luar ni satu anak panah betul? Kawasan yang bawah paksi X ni pun satu anak panah. So kawasan mana yang ada dua anak panah? Kawasan yang besar ni betul? Ada dua betul? Yang berada di atas tu. So bermaksud kawasan tu adalah ini dia. Okey, boleh tak saya lukis dia melebihi paksi Y? Tak, boleh tak? Tak boleh sebab kita syarat ni, syarat yang ni. Dia mesti lebih besar. Okey, boleh tak saya lukis dia bawah paksi X? Tak boleh. So bermaksud kawasan dia ni kalau saya highlight kan menggunakan warna apa nak? Warna pink lah tadi Yang ni dia akan jadi macam ni. Ni kawasan dia. Lepas tu dia akan langgar kat mana? Dia langgar kat sini kan? Kat sini. Lepas tu dia akan cantum kat sini. Oh, lari. Cantum kat sini. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Okey. So mana corner point yang terbentuk? Atas yang garisan pink tu. Mana corner point yang ada? Yang ni, yang pertama betul? So ni kita tulis A, koordinat A. Yang kedua, yang bersilang ni betul? Yang bersilang ni adalah koordinat B, corner point yang kedua. Dan yang ketiga? Kat sini. Yes, 12 kosong ni kan? C. So macam A ni kita boleh keluarkan terus kan koordinat dia. Koordinat dia apa? 0, 10. Koordinat B boleh tak? Kita nak keluarkan terus. Tak boleh sebab dalam kita pun sama-sama. Okey, tapi C kita boleh keluarkan terus. 12 kosong. Okey, tapi B bermaksud kalau kita ragu-ragu tak boleh baca pada kertas graf kita akan mencari dia punya titik persilangan menggunakan persamaan serentak. Okey. So kat sini saya akan cari POI untuk koordinat B. Okey. So line apa yang bertemu line apa? Line berwarna oranye bertemu dengan line yang berwarna
Hijau. So line orange apa dia? 10 Okay. Kita ada dua equation. Yang pertama y sama dengan 10 tolak x. Yang kedua 3y sama dengan 24 tolak 2x. Okay, so kita ada dua ni kan. So saya let's say ini equation yang pertama. Yang ini equation yang kedua. Saya subkan equation yang pertama ke dalam equation yang kedua. So sub dalam ni. So dia akan jadi 3 darab 10 tolak x sama dengan 24 minus 2x. So saya akan dapat 30 minus 3x. 24 minus 2x. Okay, lagi. Jadikan x sebagai subjek. So saya akan dapat 30 tolak 24 dapat 6. X sama dengan 6. Okay. So saya dah dapat x sama dengan 6. Macam mana cari y? Gantikan dalam mana-mana equation 1 ataupun equation 2. So yang paling senang equation yang pertama. So y sama dengan 10 tolak 6 bersamaan dengan 4. So koordinat B adalah 6, 4. So kat sini kita dapat tahu 6, 4. Okay. So dah dapat 6, 4. So objective function kita tadi apa? Minimize the cost. Minimize this cost function, betul? So kita kena buat table. Satu table yang mana akan ada corner point dan juga function c x y sama dengan apa? Apa tadi? 11x tambah 15 y. Okey, boleh? Okey, so kita pun buat satu garisan untuk jadikan table. So kita list out all corner points yang ada, betul? So corner point yang pertama adalah A 0 10 B 6 4 C 12 0. So kita subkan ke dalam cost function. So untuk yang pertama adalah 11 times 0 plus 15 times 10. So berapa nilainya? Okay. Seterusnya 11 times 6 plus 15 times 4. 66 tambah 60. 120. Dapat 126. 126. Okay. The last one is 11 times 12 plus 15 times 0. So kita akan dapat 132. Okay, so kembali kepada objektif kita tadi. Kita nak minimize ke nak maximize? Minimize. That mean kita akan pilih the smallest value. So the smallest value is 126. Okay, kita buat star kat situ. Okay, so kita pun buat ayat conclusion. So the minimum cost is RM 126 ringgit. Okay. When X tu kita kena beritahu apa? X tadi apa? Character type apa? Type A lah. Betul? So when 6 units of kettle type A and 4 units of kettle type B. So itulah jawapan akhir kita. Okay, boleh faham tak? Okay, so semudah itu saja untuk kamu jawab soalan linear programming.
Okay, boleh Okay. So, kalau boleh, untuk yang seterusnya, awak boleh cuba sendiri ke?